Ustaz, apa hukum menolak perkataan Nabi yang tidak berkaitan dengan perkara usul? Seperti hadis Nabi kelebihan habatus sauda, mengobat segala penyakit kecuali mati, dengan mengatakan habatus sauda tak boleh merawat COVID dan lain-lain. Apa hukum dia? Gini. Masalah perkataan Nabi ini haram kita tolak gapo dia jika benda itu hadis itu sahih dan mutawatir. Hak tu menjadi akidah. Kalau hadis sahih peringkat ahad, wajib juga kita terima, tetapi tidaklah sampai peringkat akidah. Manakala hadis hak tak apa peringkat tu, maka boleh kita terima dan kita tolak. Nah, maka hadis habatus sauda ini duduk di darjah gapo dia. Kalau hadis sahih mutawatir tak boleh, dia akan ganggu akidah. Tapi kalau hadis tidak sampai peringkat hadis sahih, maka boleh kita tolak. Nah, atas dasar dia hanya zanniyah saja Nabi kata. Kita skor saja Nabi kata. Nah, pasti tidak. Jadi semua hak berkait dengan hukum lagu itulah. Perkataan Nabi kalau peringkat mutawatir tak boleh nak tolak. Kalau peringkat sahih ahad wajib kena terima. Nah, kalau mutawatir jadi kopo nak tolaknya. Apa hukum pelombok Islam, pelombok motosikal untuk pasukan antarabangsa yang ditajuk oleh company Arab? Gini, masalah dia berlomba tu, dia berlomba lah. Company Arab tu taja tu, hak tu salahnya. Sumber, kalau kita yakin sumber daripada sumber Arab, jual Arab, maka tak boleh. Muamalah dengan orang yang bermuamalah dengan benda haram, orang jual Arab kau apa dia, boleh kau tak kita muamalah dengan dia. Jangan kita yakin, hak dia beri tu pitih daripada sumber beli Arab. Tetapi kalau dia kata dia ni ada nego Arab pun ada, jual kuih pun ada, maka boleh kita muamalah dengan niat hak dia beri duit kepada kita ataupun sponsor tu daripada sumber hak halal yang jual kuih dia tu. Nampak? Jadi kalau yakin Arab sepenuhnya, duit dia memang duit Arab, hukum dia haram, kita ambil sponsor tu. Manakala kalau tidak yakin, hukum dia makruh. Nah, hukum dia makruh punya. Pengikut Ahbas ini adakah sesat ustaz? Adakah dah ada di kat Malaysia? Ahbas ni tidak sesat. Siapa dia pula kata Ahbah ni sesat pulaknya? Ahbah ni kumpulan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dia ada di Malaysia, ada. Berlama Ahbah ini. Dia Ahlussunnah wal Jamaah, dia tidak sesat. Nah, biasa orang kata Ahbah sesat ni, biasanya lah Wahabi. Kerana Ahbah ni sangat kuat menentang Wahabi. Maka Wahabi akan kata kumpulan yang sesat mentakfirkan orang adalah kumpulan Ahbas. Nah, masalah kumpulan dia tu kerah kau apa dia tu suku pasar tapi dia tidak sesat. Antara ibu kandung dan ibu akak hok mana lebih? Ibu akak duk cara kat hamba daripada kecil pas besar. Ibu kandung ni baru jumpa. Hok mana lebih afdal? Tentu dah ibu kandung. Kerana dia melahirkan kita. Masalah jaga kita ni ibu akak tu kelebihan dia tapi tak boleh nak lawan lah ibu kandung. Tapi kita ni ada perasaan kena jaga dua-dua lah. Ibu akak kita pun daripada kecil dia jaga kita, pahala dia banyak juga. Ibu kandung pun pahala dia dengan sebab tu juga. Maka pandai-pandai jagalah. Maka istilah akak-akak ni tidak ada dalam Islam. Kalau dia tak menyusu kita, maka haram kita jumpa dengan dia, setuh dengan dia kau apa, dia hukum perempuan ajnabi. Hak ni masalahnya. Sekalipun dia pegang kita daripada kecil tapi dia tidak menyusu kita. Dia kena menyusu. Dalam Islam tak ada istilah ibu akak, hanya ada ibu susu. Sebab tu kalau kita nak pegang budak, kita kena nyusu. Bini kita nyusulah, kita menyusu. Tak jadi apa. Bini kita menyusu, maka dia jadi anak akak, anak susu kita, maka jadi macam keluarga kita dah. Setu tak patai semaya. Jadi akak ni bahasa Allah. Akak nikah tak apa. Ibu akak, adik akak, kakak akak tak boleh ikut dia. Kita semaya maghrib jadi imam. Lepas tu naik rakaat kedua baru perasa ada tarik cicuk. Lebih kuas jeka dengan ibu jari kaki kanan. Apabila sujud tarik cicuk tu mungkin setuh dengan pakaian di rakaat kedua. Baru perasa. Maka hamba pun kesok lah kok viral. Tak siwi kena. Maka adakah semaya hamba tu batal? Kita tak yakin kain kita setuh dengan tarik cicuk kau apa dia. Apabila kita pindah, maka benda tidak yakin tidak membatalkan sembahyang. Keduanya, tarik cicuk ni ada khilaf. Ada ulama kata dimaafkan ma'fu anhum atas nama umum balwa. Benda ni payah nak jaga. Betul sapuh naik pun ada sapuh ada pulak kabar-kabar payah. Maka ada ulama menyatakan
Tahi cecok ni masuk dalam kategori umum baluah. Nah, tak silap dalam kitab Majmu' Salasah Rasail, kitab Jawi tu ada sebut benda ni. Nah. Bagaimana nak hilangkan perasaan suka sesama jenis? Pada waktu sedang terlanjur betul-betul menyesal. Patu buat pula mohon lagu mana ni? Nak hilangkan perasaan suka sama jenis. Ajar suka lawan jenis. Nampak? Jangan duk tengok sama jenis. Kalau kita jenis suka ke orang. Ada orang kata suka sesama jenis ini normal juga. Kadang-kadang seorang lelaki terpikat dengan seorang lelaki kalau body dia comel. Jadi normal benda lagu tu. Cuma kena sedar. Semua sama ada suka kepada lelaki ataupun perempuan kena khabar. Hak ni benda haram, tak boleh nak buat lah. Tak boleh nak koyak, tak boleh nak gapo dia lah. Cari sumber dia. Hanya saja cara halal perempuan saja. Kalau lelaki mesti suka perempuan. Kalau perempuan mesti suka lelaki. Ada perempuan suka sama perempuan pun ada. Oh, perempuan ni comel. Ambil. Buat gawe dia pula. Sama-sama perempuan. Bukan kata lelaki sama lelaki. Normal kau tak perasaan. Normal kadang-kadang. Sebab manusia suka kepada benda comel. Maka ada benda tu kita tahu. Islam mengharamkan benda lagu ni. Maka tak boleh. Kena kawal lah. Kalau boleh, jangan duduk dengan orang jatuh. Duduk dengan orang tino. Bukan duduk orang tino. Maknanya kembali ke normal. Kalau boleh, nikah. Supaya nafsu kita pergi kepada perempuan. Jangan buat lagu tu. Lama-lama duk ajar kau suka. Lama-lama terlanjur. Jangan duduk dengan lelaki. Lagu tu. Sebab itulah agama mengajar kita ada adab berpakaian sesama kawan. Ni pakai boxer saja tidur dalam asrama. Tidak kau jadi muka lain. Kadang-kadang jumpa ular sawa pagi-pagi. Astagfirullahalazim. Nampak tak cakap bubuh paiko garang ke apa dia. Ular ni kok mana ni? Ada pakaian lagu tu. Pakai aja tutup aurat. Sekalipun sama-sama lelaki. Aurat pusat dengan lutut. Kena ajar. Ajar tutup lagu tu. Maka kena jaga. Dan orang lelaki kena bersifat lelaki lah. Maskulin lah kita sikit. Nampak jatuh sikit. Jadi lagu tu. Minta doa dengan Tuhan. Ya Allah ya Tuhanku. Kata. Buatlah. Suka aku tu kepada perempuan. Hilangkan perasaan suka aku kepada lelaki. Contohnya. Apa hukum askar buat survivor dalam hutan. Makan makanan tak halal. Walaupun bukan darurat betul pun. Askar ni latihan dia dalam hutan. Jawi pisah so. Jawi meceh so. Gilah lagu mana, carilah makanan apa dia, gilah. Maka lagu mana boleh kalau makan bewok, makan rimah, makan gajah, makan ular. Dah tak ada makanan kata lagu mana. Survivor tu bagus. Gini, latihan tentera kita malah nak masuk capur. Tetapi banyak latihan tentera kita bagus dari sudut ni, teh lasok. Tetapi ada benda tu terlampau sangat nak kata lagu mana. Siapa makan? Kata patut ya cadailah sading kau gapo dia. Nak ajar latihan askar. Apabila berlaku perang apa dia, ya kena ada latihan dia. Kita sedaklah duk syarah sini sebab kita makanan penuh. Kalau duk dalam hutan, tak boleh tengok nampak katok makan pok kita. Ni kita lah ni kita kata, tak darurat sangat. Cuba terang lepas demo dalam hutan lagu mana perasaan. Berlaku darurat lah. Lagu tu. Cuma moleknya cari cara inisiatif lain lah. Belajar cara teh lasok tu bagus, tapi cari inisiatif lain. Sebaik-baik jin sejahat-jahat manusia. Hadis sahih kodok hamba tak tahu. Tanya cek hadis lah. Hamba tak tahu. Sebaik-baik jin sejahat-jahat manusia ni hadis sahih kodok hamba tak tahu. Mohon ustaz jelaskan syarat basuh muka pusing tangan ketika wuduk. Kerana orang kata cara saya basuh muka tu salah. Mana saya tahu awak basuh muka lagu mana. Pas lagu mana cara basuh muka. Gini lah. Tak sini. Gitulah. Kau awak sapu gini. Kau gini. Saya mana tahu awak salah lagu mana. Tak tahu. Jadi basuh muka lagu ni lah. Basuh muka ke telinga. Apa-apa tekuk. Apa semua putar gitu. Nak putar kau ni pun boleh berlaku lah. Ikutlah hasil bahagia ya awak. Yang penting tu masuk dalam kategori basuh muka betul. Waktu masuk muka. Yang penting kata di kawasan muka.
Ustaz belajar silat umur berapa? Allahu akbar, tak payahlah tahunya. Hamba tak pandai, tak tahu apa. Apakah amalan untuk mudah hafal? Mudah hafal ni pertama kena banyak berpuasa. Kosong ke perut, kerana apabila kosong perut dia akan penuh di otak. Apabila penuh di perut dia akan kosong di otak. Maka pertama kena banyak puasa. Kedua, banyak bangun tahajud. Malam tu tengah malam time waktu sunyi, time udara bersih, time orang munafik tidur belaka, tak nyawa belaka, kita sujud Tuhan. Tunduk. Maka darah akan pergi kepada otak, minta dengan Tuhan. Ya Allah, buka kepada hamba, mudah dalam belajar, mudah dalam hafal. Banyak berdoa dengan Tuhan, insya-Allah Tuhan wi. Cerita mengenai Tokku Pulau Manis. Tokku Pulau Manis ni pengarang kepada kitab Hikam, Syarah Hikam bahasa Melayu. Tokku Pulau Manis, nama dia Syekh Abdul Malik. Syekh Abdul Malik nama dia. Dia ni bawa tariqah Syatariyah, tak silap hamba. Tariqah Syatariyah. Tokku Pulau Manis. Ada kata pulai manis, bukan pulau manis, pulai manis. Kerana ada pokok pula situ. Di kawasan dia tu ada pokok pula tu gata, maka dia tapa, pokok pula tu jadi manis. Bukan jadi gata, jadi manis. Maka dekat nama Tokku Pulai Manis, Pulai Manis, pokok pula. Banyaklah cerita khamak dia macam-macam, cerita Tokku Pulai Manis ni. Ustaz boleh kodok berkahwin dengan jin Islam, melihat jin Islam. Kalau boleh, apakah amalan yang dianjurkan dan apakah pantai larang bersaing dengan jin Islam? Hamba tak biasa bersaing dengan jin ni. Melihat jin pun tak pernah, tak ada amalan hamba nak bersaing dengan jin. Orang penuh benar nak bersaing pun tak ada, nak bersaing dengan jin pula koholah ramah. Kita bersaing dengan orang yang kita tidak nampak, masalah. Satu benda kita tak nampak, kita bersaing. Jadi kau masalah. Dia nipu tak tahu. Dia kata saya baik, padahal dia nipu tak tahu. Maka Islam sangat suruh berhati-hati berkahwin dengan jin. Kerana dia sangat menipu. Kita takut kita tertipu dengan dia. Akhir sekali kita ditipu oleh dia, jadi pasik, jadi gapuh. Apa maksud takwa? Takwa itu buat apa yang Tuhan suruh, tinggal apa yang Tuhan larang. Itu maksud dia. Selagi mana kita tak boleh buat apa yang Tuhan suruh, semua hak Tuhan suruh, dan kita tinggal semua hak Tuhan larang, kita masih lagi bukan orang yang muttaqin, bukan bertakwa. Sekalipun kita rasa kita takut Tuhan, takut dah buat benda jahat lagi, tak dipanggil muttaqin. Kita tak curi dah, saya tak berzina dah, maksiat tinggal dah, tapi tak mengaji ilmu fardu ain, supaya tolong, tak takwa lagi. Kawan tu baik dah, akhlak dia, perangai dia, apa dia, apa semua rajin pergi balasah, tauhid tak betul lagi, tak takwa lagi. Apa hukum hati terlintas sera, riak, ujub dan sebagainya, tetapi tidak reda, lepas pada tu istighfar lah. Lagu mana? Marilah perasaan kita ni. Hati kita ni, selagi mana hati kita tak kuat, kita akan ada lintasan jahat. Kalau kita boleh kuasai hati kita, tiap detik kita ingat Allah, maka tidak ada lagi perasaan ujub riak. Tetapi kalau tak kuat, maksud tak kuat, kadang-kadang lupa Allah, kadang-kadang ingat, masa lupa itulah mari perasaan riak. Tu biasa ya. Biasa bagi orang permulaan nak mujahadah, nak jadi baik, tu biasa. Boleh kodok kaki menghadap kiblat masa tidur ataupun keadaan berjaga. Masa tidur tu, masa berjaga makruh hukum dia menghadap kiblat. Masa tidur ada ulama kata sunat. Ada setengah ulama kata ketika tidur sunat menghadap kaki ke kiblat. Apabila kita bangun, automatik tubuh kita menghadap kiblat dan kita berdoa tu mudah. Dalam Ihya Ulumuddin ada sebut cara-cara tidur. Antaranya tidur para ar-rusul wal anbiya. Tidur menghadap kaki ke kiblat, bangun tu menghadap kiblat. Kedua, tidur para ulama wal auliya, iaitu tidur menghadap kaki tangan gini. Tidur di atas lambung kanan. Maka ketika jaga, makruh kaki menghadap ke kiblat. Sekalipun kita lapik, sekalipun kita ambil kain, kita tok kaki kita tudung. Kalau boleh senggeng ke sikit lagi ke daripada arah kiblat. Kenapa? Kerana arah yang paling mulia dalam agama kita adalah arah tuju ke kiblat. Maka kalau kita tunjuk kaki, dia tidak mulia ke? Kaabah tu sendiri, arah kiblat kita tu sendiri. Saya terima ijazah baca bismillah 3000 kali dari ustaz.
Kena baca sekaligus atau buat peringkat. Terpulang kepada kita. Hak penting dalam masa sehari kena habis bismillahirrahmanirrahim 3000 kali. Daripada subuh pergi sebeh tak tengok kerja teke. Sampai sebelum tidur tu habis 3000. Nah, nak buat sekaligus boleh, nak buat satu majlis duduk sekaligus boleh ataupun sampai sehari buat pun boleh. Ustaz, berdosa kau isteri kalau dia merajuk untuk tarik perhatian suami dia agar dipujuk. Ni bukan merajuk, ni panggil manja. Padahal dia nak suruh kita pujuk. Buat lelok ngaju. Saya benci habis. I hate you. Kita pun pegang tangan. Oh, jangan pegang. Nampak kau dekat. Nampak dia lagu tu. Hak tu tidak dosa. Ulama kata mudallak ni, sekalipun misalnya kita orang Tino ni kadang-kadang dia buat perangai, kita kata mu tak dengar aku dak, ya sebenarnya dia nak suruh kita pujuk. Dia tak dengar kata kita, kau buat lawan kita saja nak suruh kita pujuk. Maka orang lelaki kena pandailah. Bukan dia merajuk betul, dia nak suruh kita pujuk. Jangan gaduh kata awak tak dengar saya. Tak romantis langsung, tak faham saya nak berlakon ya be. Jangan gaduh lagu tu, kita kena ada perasaan sikit. Apa hukum orang bukan Islam menyebut Allah, Allahu Akbar ketika tajuk, ikut dia lah hukum dia. Tidak ada masalah apa kerana orang kafir ikut dia, nak kata apa dia. Bukan kata kita rela tapi mungkin hidup kecek ikut dia lah. Dia nak kata apa dia. Kafir dia tu berat lagi. Dia nak sebut Allah ikut dia lah. Mudah-mudahan dengan dia sebut Allah, Allahu Akbar, Allah Ta'ala wi hidayah kepada dia. Kita tak boleh nak larang sebab dia orang kafir. Dia nak makan bukan buka puasa, tak apa. Bukan kata tak apa tapi kita tak boleh nak larang. Sebab dia masih lagi kafir. Dia tak boleh semaya. Tak boleh larang. Dia nak pakai seluar pendek. Tak boleh nak larang. Lepas dia nak sebut Allah. Cakap kita nak larang. Molek baru-baru mudah-mudahan dengan dia sebut Allah itu dapat hidayah. Kongsi petua untuk dapat zuriat. Banyak makan kaca cambuh. Kaca cambuh ni bahasa standard panggil toge. Macam kalau toge tu makanlah wak sayur wak gapo. Kalau tak asyik makan toge, makan kaca hijau. Wak tulur Kaca hijau ni kita wak bubu, makan bubu. Insya-Allah subuh. Makan susu kuda. Makan susu kuda. Lah ni orang pi susu kuda macam-macam. Itu antara benda-benda yang menyebabkan lekat anak zuriat Apa hukum kita zikir dalam hati, dalam tandah, luar tandah pun ambil zikir dalam hati, tak apa. Yang dilarangnya zikir dalam tandah keluar daripada lafaz Allah bunyi. La ilaha illallah. Jelas mulut tak boleh, hukum dia makruh, bukan haram, makruh. Tetapi kalau dalam hati Allah maksud dalam tandah pun Allah, tak ada masalah, bahkan molek lagi. Sunat zikir setiap masa. Nabi itu menzikir Allah Ta'ala yazkurullaha fi kulli ahyanin, pada setiap waktu. Lagu mana? Zikir dalam hati. Boleh kau letak nama anak seperti nama malaikat, contohnya Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid. Nama Malik Ridwan, Malik Zabaniyah. Boleh kau sunat kita letak nama peringkat pertama, nama yang disebut kepada Allah. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Ghafur. Itu peringkat pertama. Kedua, nama-nama Nabi. Muhammad, Idris, Ibrahim, Zulkifli, nama-nama Nabi. Ketiga, nama malaikat boleh. Mikail, Israfil, Israel, jaga dia buat. Munkar, Nakir, nama Munkar, nama Muhammad Munkar, nama dia. Nama jaga orang nama lagu tu. Nama tapi Mikail ni ramah. Tak apa, boleh, tak ada masalah apa. Tidak kau jadi makruh, tak ada masalah. Boleh kau mengamal ilmu batin persilatan. Boleh kau boleh kalau tidak ada sebagai kalau tidak ada campur benda-benda yang dilarang lah. Contohnya menggunakan perkhidmatan jin. Maka tak boleh. Kalau tak guna perkhidmatan jin, kita guna tenaga dalam saja. Tenaga hak kita Allah kau, tu tak ada masalah. Semua benda tu jin belaka dak. Tak semua benda tu pakai jin. Hamba naik motor tak pakai jin pun boleh gerak motor. Ni siap benda tu pakai jin pacira. Apa hukum mematuhi peraturan sekolah? Sudah. Asalnya mematuhi peraturan sekolah ni harus. Tetapi kalaulah kita tidak mematuhi aturan itu menyebabkan sekolah kita jadi kacau bila. Tak boleh nak kawal, tak ada undang-undang,
maka haram kita langgar peraturan itu. Supaya peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan asalnya harus munggah bukit manusia, okey, hok lawan Allah dengan Nabi Muhammad ya tak bolehnya. Tetapi kalau peraturan itu menyebabkan kacau bila, menyebabkan negara jadi punah. Contohnya kita naik kereta tak lampu merah, lampu hijau tak tahu kat mana, jadi bahaya orang pula, maka haram wajib kena ikut peraturan. Kerana apa? Menyebabkan kacau bila di jalan raya, menyebabkan aksiden, maka haram kita langgar, wajib kena patuh. Apa kalau kita apa hukum kita kupu koleksi simpanan mainan, contohnya atromeng. Saya besar dah minat atromeng lagi, tak boleh hukum dia. Kalau benda tu berpatung kau apa dia, maka tak boleh hukum dia haram, kecuali untuk budak-budak saja. Lainlah kita ada anak saudara, kau apa dia ada budak-budak, kau apa dia mari rumah, kau apa dia, kita simpan untuk permainan budak tak apa. Tapi untuk kita tak boleh lah. Jangan buat style Amerika. Nak style gegeli, gege boy apa dia beli anak patung besar. Tak usah lah, tak usah buat style Amerika, style Korea lah. Tak usah duk belilah patung-patung lagu tu. Tak nampak muka su penyepak pun. Tak usah lah buat style gege pun, pakai beruai, tak payah. Orang kita ni banyak ngikut bagi tak tahu alik-alik berjatuh. Jadi patung-patung lagu tu tak payahlah, kecuali kita ada anak lain. Saya nak tanya betul kau dak mimpi banyak kali menandakan benda tu akan berlaku. Saya tak tahu jugalah mimpi banyak kali tu. Mungkin awak tu bawa sangat perasaan hingga bawa mimpi benda tu. Macam mana nak qada solat yang tertinggal sebelum ni? Adakah kena solat 5 waktu atau boleh niat qada seumur hidup atau boleh niat qada seumur hidup? Lagu mana? Tak boleh. Kena semaya qada lah. Berapa kali awak tinggal subuh? 100 kali. 100 kali awak kena semaya subuh, ganti hok dulu-dulu. Jangan kata semaya sekali ni seumur hidup. Belana tabah lagu tu Rezeki itu perlu dicari atau tidak jika ia telah ditetapkan? Rezeki kena cari. Masalah Tuhan tetap tu tahu dah. Tetapi dengan kita cari rezeki itu pun Tuhan tetap dah. Berarti kalau kita duduk saja pun duduk saja, kalau kita pergi cari rezeki dapat pahala, sunat cari rezeki. Misalnya kita cari rezeki daripada pagi pak petang tak boleh rezeki, boleh pahala dah. Sekurang-kurangnya boleh pahala kita cari rezeki yang halal. Kita duduk saja, mari piti, tak cari rezeki pun tak boleh pahala. Rezeki tu mari betul-betul free gitu ya, maka tak boleh pahala. Maka kita nak cari rezeki, kau nak cari pahala dalam hidup ni. Berusaha dalam kebaikan, insya-Allah segala usaha kebaikan itu akan dapat pahala. Sekalipun sudah ditulis oleh Allah Taala rezeki cuma mana, tapi kita berusaha cari rezeki yang halal, tentu dah dapat pahala di sisi Tuhan. Bukan kata kita tidak yakin dengan rezeki Tuhan. Dak, Tuhan yakin. Dan hamba bergerak ni pun rezeki Tuhan dah, takdir Tuhan dah. Boleh kodok wanita haid baca wirid yang ada ayat Quran dengan niat zikir? Boleh. Ya ada wirid-wirid dia baca ayat Quran, tetapi dia niat zikir, hukum dia boleh. Jika orang baru mengangkat hadas besar, tiba-tiba tengok benda ada menghalang air di tubuh dia. Pas lagu mana semaya dia ke apa dia? Okey, dia wajib kena mandi semula, perata. Mandi sini maknanya perata, hak tepat tidak rata saat ni kena perata habis rumah, patu qada semaya hak dia semaya dengan nak mandi itu. Ustaz terangkan sedikit sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Ma'ani makna dia sifat ma'ani lah, sifat yang ada. Kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basok, kalam. Kalam deh, bukan kalam, kalam. Maka hak ni sifat ma'ani. Sifat ma'nawiyah pula keadaan dia. Apabila kuasa ada pada zat Allah, maka keadaan Tuhan berkuasa. Keadaan berkuasa tu sifat ma'nawiyah. Berkuasa itu, kuasa itu adalah sifat ma'ani. Kuasa capu zat Tuhan, maka jadilah keadaan zat Tuhan berkuasa. Hak tu hala kaunihi itu sifat maknawiyah. Kiahlah kemampuan mendengar capu zat Tuhan, jadi keadaan Tuhan boleh mendengar. Hak tu maknawiyah. Ustaz, kenapa kita tolak tauhid 3? Ada lecturer saya kata kalau tauhid 3 ni menguatkan lagi tauhid sifat 20. Boleh kau dak ustaz terangkan kenapa kena tolak tauhid 3?
Ulama ada sebut dah jawapan mengenai tolak tauhid 3 ni kerana banyak berlaku kesilapan. Rojoklah kitab tu panjang lebar. Tauhid 3 pertama tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Tauhid rububiyah ni nak kata Tuhan yang mentadbir, Tuhan yang berlaku. Maka tauhid ni nak mengatakan orang kafir pun ada tauhid juga. Orang kafir percaya Tuhan yang mencipta langit, maka dia ada tauhid rububiyah. Maka dia kafir pun jolo, tauhid pun jolo. Pening. Dia musyrikin, dia kafir musyrikin. Dalam masa yang sama dia juga ada bertauhid. Tauhid dan musyrik dalam satu masa. Mengarut lagu ni. Maka kalau tauhid, tauhid. Kalau musyrik, musyrik. Tak dia musyrik tapi dia tauhid juga. Tauhid rububiyah. Salah. Tauhid uluhiyah pula, tauhid Tuhan yang dipuja, Tuhan yang disembah. Tauhid lagu ni nak menolak ke orang bertawasul. Maka orang bertawasul jadi kafir kerana dia tidak puja Tuhan, dia tidak sembah Tuhan, dia tidak minta dengan Tuhan. Maka sebenarnya tauhid uluhiyah nak mengkafirkan orang yang bertawasul dengan Tuhan. Tujuan dia. Maka ditolak juga sebab tawasul ini tidak jadi kafir. Ketiganya tauhid asma wa sifat. Asma wa sifat ni dia nak kata ayat mutasyabihat tu ayat zahir. Nak kata Tuhan ada tangan, semua tu sifat Tuhan berlaku. Maka dia masuk dalam kategori tauhid asma dan sifat. Maka kita kata ayat ni ayat mutasyabihat dak masuk dalam ayat asma dan sifat Tuhan. Tuhan ada tangan, ada kaki, dia duduk atas harah, penuh jahanam lebu habis. Dan tauhid 3 ni bukan tauhid salah sama sekali. Siapa dia kata tauhid 3 ni tauhid salah, menipu, kohong. Gapo dia kita nak penting sangat tauhid 3 ni. Saya sangat nak tinggal, takut sangat nak lawan. Dia bukan tauhid salah pun. Lainlah kalau dia tauhid salah bukan lagu ni. Ni tauhid 3 ni orang panggil. Nama tauhid dah. Siapa dia bagi tauhid 3 ni? Katanya Syekh Ramadan Al-Buti kata antara bid'ah yang paling besar dibuat oleh Ibnu Taimiyah, bid'ah dalalah adalah membahagikan tauhid kepada 3. Ada sahabat bagi 3 rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat lagu ni. Kitab mana mari ajar? Tidak ada. Tiba-tiba kita kata ni pengajian salah. Ni pun kohong. Tak suruh takutlah nak lawan tauhid 3. Dia bukan salah pun sama sekali. Dan hak mengaji tauhid 3 ni kebanyakannya malah nak kata semua Wahabi berlaku. Kalau tersentuh kemaluan anak yang masih kecil, batal kalau dak wuduk, batal kalau dengar tapak tangan, sekalipun anak kita sendiri. Sentuh kemaluan bukan kata anak kita, sentuh kemaluan kita sendiri pun tersentuh. Tak sengaja sentuh, ngiga. Juga batal tersentuh dengan tapak tangan. Kalau dengan kaki tak apa. Saya baca Yasin tiap-tiap hari sebab nak baca surah lain ngakuk lagi. Boleh ke tak? Alhamdulillah. Sekurang-kurangnya kita baca Yasin juga, ingat juga boleh baca Quran. Sekurangnya satu surah Yasin. Ulama dulu pilih Yasin kerana sangat berkat Yasin ni. Ayat Quran lain semua berkat belaka. Tetapi Yasin ni siapa dia baca Yasin supaya 10 kali khatam Al-Quran. Siapa dia baca Yasin pada malam sebelum subuh sudah diampun dosa dia. Sebab tu ulama dulu menekankan masyarakat baca Yasin. Sangat berkat surah Yasin ini. Sekurang-kurangnya kita baca Yasin juga. Tahniah kepada kita, pada penanya kerana boleh baca Yasin tiap-tiap hari. Saya nak bertanya seorang sufi boleh ke tak berkahwin dengan ajnabi kok? Dah macam mana nak betul menjaga kesupian tu? Lagu mana tu? Maknanya orang supi tak boleh saing orang lain. Tu bukan supi tu. Tu sapi. Suar sopan panggil. Nampak mazhab suar sopan. Bapaknya supi ni ke orang sufi, orang yang bersih hati. Patut kita berkahwin dengan orang lain, nak mengajak orang jadi bersih hati juga. Selagi mana kita tidak bersih hati, maka kalau kita kahwin dengan orang lain akan terkesih hati kita. Bukan orang sufi. Ya orang sufi ni kena terjun dalam masyarakat. Kena masuk dalam masyarakat, kena dakwah masyarakat, jangan duduk sama popok kita. Kerana kalau duduk sama popok kita, tak sufi lah mana lagi kita. Kita ni pengikut sufi mungkin. Pengikut sufi. Saya minat dengan sufi. Maka dia panggil mutasawwif baru. Bukan orang sufi lagi, orang mutasawwif, orang nak ikut-ikut sufi baru. Kalau orang betul-betul sufi, dia akan terjun dalam masyarakat, dia akan ubah masyarakat, hati masyarakat. Masyarakat jadi serupa dia. Tapi kalau orang mutasawwif, orang baru-baru nak berjinuk dengan sufi, maka kalau dia bergaul dengan orang lain takut terkesan dia pula jadi
Maka orang sufi kena saing orang yang ajar lagu tu. Kalau kita tak saing orang lagi-lagi lah orang tak suka dengan pokok kita. Ni saya tak sahur ni. Tengok, tak makan kedai, tak gapo dia. Lalu ni kita kena terjun kepada masyarakat, biar masyarakat tak panik tengok dengan sufi. Oh, sufi biasa. Tarekat. Ni tak pernah dengar perkataan sufi, pernah tarekat, pondok pun tak kenal. Lalu ni kita nak sebarkan semua istilah-istilah lagu tu. Pondok biar orang duk sebut semacam dalam internet pun ada perkataan pondok, ada sufi, ada tarekat. Ni tak pernah dengar dalam rumah gapo dia pondok. Pondok tunggu diri gapo dia. Tak tahu pondok tu gapo dia. Jadi masyarakat terlalu ganjil perkataan-perkataan lagu ni, maka orang sufi kena terjun dalam masyarakat, mendakwah masyarakat supaya jadi bersih hati. Ustaz, apakah amalan yang boleh dilakukan oleh bagi penyakit ain? Orang kena sakit ain lagu mana? Dia kena dah tak boleh nak kata gua lah. Biasanya orang guna habatus sauda, bubuh habatus sauda dalam kain hitam ikat. Ambil perok sikit sudahlah. Ikat situ. Sekali dengan habatus sauda, gantung di tubuh kita. Supaya kalau orang tengok ain pun tak kena. Tapi dah kena dah nak kata lagu mana lah. Tu cara dia. Boleh kodok kita doa orang yang menzalimi kita supaya dia insaf dengan perbuatan dia, boleh? Jangan doa berat-berat, nak bukan doa dia cabut kepala, cabut lengan ke apa dia. Maka Nabi kata, berapa banyak orang yang kena zalim atas muka dunia, tapi dengan sebab dia berdoa kepada orang yang zalim dia, akhirat dia pula jadi orang zalim. Kerana Tuhan balas lebih daripada hak dia nak. Sepatutnya zalim dia tu sikit ya. Kena orang hak kena zalim tu parah sangat kena. Maka akhirat dia pula orang hak berdoa tu pula jadi orang menzalimi kepada orang zalim tu pula. Apakah ustaz untuk ibadat kita diterima? Apakah paling minimum atau sekurang-kurang kenal kita akan Tuhan yang bernama Allah? Lagu mana kenal standard lah. Berarti kita kenal ada beza di antara Tuhan dengan makhluk sebagaimana kita ngaji dalam ilmu usuluddin. Hak tu paling kurang sah dah akidah kita, maka diterima dah amalan kita. Paling kurang lagu tu lah ngaji sifat 20. Biar faham jelas molek, okey beres. Hukum seorang peniaga restoran Islam buka kedai wi makan kat orang bukit Islam bulan Ramadan, bersubahat kodok ya, bersubahat maksiat. Sekali pun orang kafir muka dia pun makan ikut dia boleh kafir, tapi kita jangan wi makan ke dia kerana bersubahat wi makan tidak menghormati bulan orang Islam, bulan Ramadan. Ustaz, macam mana nak tahu tempoh darah kegurai keluar? Sudah tempoh darah kegurai. Kita kalau gugur tubik darah tu darah nifas dah tu. Darah nifas. Selepas daripada gugur bodoh darah stokor kau apa dia daging sekepal kau tubik tu, maka tubik darah lepas tu dipanggil darah nifas. Darah nifas standard dia paling lama 60 hari 60 malam, standard dia 40 hari. Lah ni dalam 35 hari boleh dah. Paling sedikit adalah 1 titik tak. Okey beres. Istighosah ustaz sebut dulu lebih kurang bunyi untuk wali masa hidup dia boleh tolong kita. Bila dah mati gak boleh tolong kita lah sebab tak payah makan minum. Ramai yang kecil ustaz lagu mana. Ambo royak dulu untuk wali masa dia hidup dia kena makan, dia kena minum, tanggungjawab sebagai suami, dia kena cara kau tok laki kau bini dia. Dia cara kau anak dia ada pondok kena cara ke pondok dia. Tapi apabila dia mati tak ada dah tanggungjawab tu. Maka dia lebih bebas. Maknanya orang mati lebih bebas kerana tidak ada tanggungjawab dah. Tu maksud dia. Bukan kata apabila dia tidak makan, tidak minum, dia nak makan minum pun tak boleh dah. So kau nak tolong kita, bukan maksud lagu tu. Nak royak kata seorang wali tu lebih bebas berada di alam dia, di alam barzah lah berbanding dengan atas muka dunia sebab dia banyak benda kena cara. Tu lagu tu. Demo nak percaya tak percaya. Wali boleh tolong kita terpulang kepada demo. Cuma wali secara umum wajib kena beriman sebab dalam Al-Quran banyak menyebutkan cerita wali, cerita Ashabul Kahfi wali, cerita Nabi cerita Siti Maryam wali, cerita apa dia lagi orang hok mati 100 tahun tu wali, cerita apa dia lagi Ashabul Kahfi, cerita Zulkarnain wali, Luqmanul Hakim wali. Maka siapa dia engkar wali secara umumnya jadi kafir. Orang lah ni kecek supaya tak percaya langsung wali. Orang kecek buat wali, buat kan sukuh lalu. Mana ada wali, kah. Kapi ngakah lagu tu.
Tapi kalau kita kata hamba tak percaya dia wali, tak apa. Mungkin dia bukan wali, tak apa, tak ada masalah. Tetapi menafikan secara umum wali itu wujud, maka hak tu jadi kafir. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.